Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda mesai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, kali ni caller kita ada bersambungan lagi antara caller-caller yang kata sekarang ni diminati oleh Santai Chill punya viewer. Termasuk host lah Saya ni saya peminat lah dengan caller kali ni kan. Dengan siapa kita pun dah tahu, dah ada tajuk. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow kita orang punya social media, link ada disediakan di bawah. Follow kita orang rapat-rapat. Dan pada korang yang ada cerita nak kongsi dengan kami, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu yang korang ada cerita nak kongsi dengan kami. Sekarang ni korang pun dah tahu dah part berapa, part 5 Part 7 part 7 banyak ada cerita yang masuk ni. Cerita ni kalau dah banyak part ni masuk, cerita ni memang best. Ya, betul. Okay, jadi tanpa berlengah lagi, kita nak tahu kita bersama dengan siapa. Kita bersama dengan Ayu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Yang ni masih dalam mod beraya lagi ke? Masih. Macam sibuk je tu. Ke mana tu? Sekarang ni actually dalam perjalanan nak ke rumah Kak Bantuan. Sebab rumah diorang ada gangguan. Diorang abah nak tolong ubatkan. So diorang bawa Ayu untuk buat check up, untuk tengok tempat tu. Okey, nampak ya. Okey, maksudnya sekarang ni Ayu agak busy juga lah ni Tapi boleh. Tapi masih boleh bercerita lagi pada malam ni? Masih boleh. Okey, baik, tak apa. Untuk cerita yang apa yang berlaku kejap lagi ni kita simpan dulu. Kita nak dengar cerita apa yang Ayu nak sampaikan hari ni dulu. Okey, baik. Pada korang yang belum dengar cerita part 1 sampai part 6, pergi tengok dulu. Dan lepas tu insyaAllah kau dengar layan yang ni memang terbaik gila. Okey Ayu, cerita apa untuk dikongsikan bersama untuk malam ni? Ni cerita ni malam yang Ayu pergi hantar anak Ayu emergency sebab asma. Malam tu juga adalah malam, pernah dengar tak kalau yang berbangsa Cina, dia orang cakap malam tu malam hantu lapar. Oh, pernah faham. So ceritanya malam tu dalam jam 2, anak Ayu tu dia tak sihat. So dia kena attack asma. Mulanya dia cakap okey lagi, boleh tahan. Tapi dah jam 2 macam tu asma dia makin teruk. And then waktu tu kebetulan juga Ayu kan baru je lepas habis bercerai. So tak ada yang tolong jaga and hantar dia pergi ke hospital. Sebab dah malam kan, tak ada klinik buka. So kita direct pergi hospital. Ceritanya bermula dari Ayu hantar anak Ayu pergi ke hospital. Perjalanan rumah Ayu nak pergi hospital ni ambil masa dalam 35 minit macam tu lah. Lepas tu dalam perjalanan tu, kalau dari rumah Ayu tu dalam tempoh 20 minit lah dari rumah, ada satu kawasan lapang sebelum menuju pergi ke hospital. Tempat tu dia orang cakap padang main golf. Memang luas lah kawasan tu. And tepi-tepi tu memang macam semak-semak sikit lah.
Lepas tu dalam perjalanan kan diorang ada letak bendera kan. Bendera yang Chinese punya tu tak sure lah. Lepas tu diorang ada letak macam pembakar Chinese selalu letak dekat tepi jalan, ada buah, ada macam diorang letak piring makan-makan tu kan. Masa Ayu melimpasi jalan tu, ada macam satu perempuan ni, dia tengah mencangkung, dia duduk mencangkung, dia sambil makan buah tu, buah yang diorang hidang tepi jalan tu kan. Ayu ingat kan orang macam mungkin dia macam gelandangan ke, nak cari makan ke, okey tak apalah, just limpas macam tu je lah. Okey, sampailah dekat hospital. Bila dah sampai hospital, anak Ayu dia nap. Lepas tu doktor tu cakap macam ni, anak puan ni memang kena masuk ward. Kalau masuk ward, dia bawa tak barang-barang bekalan dia macam baju atau apa, dia cakap macam tu. Lepas tu kiranya kalau Ayu balik, Ayu terpaksa balik satu orang. Anak Ayu kena stay dekat hospital. So masa tu dah tak ada fikir apa-apa dah. Okey lah, kita cakap dengan doktor, okey tak apa, saya balik, saya ambil barang dulu untuk anak. Okey. Dalam perjalanan balik dari hospital, masa nak keluar dari hospital tu, ambil masa untuk sampai dekat sana dalam 10 minit macam tu. Simpang dekat luar dari hospital tu. Okay. Dekat sini yang bermulanya benda tu mengacau. Mula-mula masa Ayu nak sampai dekat jalan tu, dari dia duduk mencangkung, dia dah start berdiri. Tapi dia berdiri, dia bukan menghadap dekat jalan raya. Dia menghadap pergi yang dekat padang orang yang main golf tu. Okay. Sebab masa tu Ayu tak fikir apa-apa lagi. Saya ingatkan yang orang jalan-jalan kan, cari makan, nak makan. Okay lah, ingat macam tu. Selepas je Ayu melintasi perempuan tu, tahu tak yang radio kita yang volume main pusing tu kan. Sebab radio tiba-tiba jadi bising, volume dia makin tinggi. Okay. Lepas tu tapi masa tu Ayu tak perasan lagi dia ada duduk dekat belakang. Suara radio tu dah makin tinggi. Tengok volume masih dalam 10. Kenapa suara memang besar? Speaker semua jadi bising. Lepas tu tiba-tiba benda tu ketawa. Dia ketawa. Ayu dah tak dapat nak buat apa-apa, just drive. Cuma dalam hati, kau jangan kacau aku sebab aku masa ni tengah susah hati sebab anak aku masuk hospital. Dalam masa Ayu cakap macam tu, benda tu ketawa. Macam tu. Lepas tu kan kita biasa kalau tengok side mirror mesti tengok yang lampu tengah tu kan. Benda tu duduk dekat belakang, ngam-ngam dekat seat tengah. Rambut dia panjang tapi dia macam keadaan dia macam dalam basah lecur. Macam tengah berhujan, sedangkan malam tu tak ada hujan pun. Tapi perempuan tu memang dalam keadaan basah sebab air yang dari rambut dia tu menitik-nitik. Lepas tu Ayu baca Al-Fatihah, menjerit baca Al-Fatihah. Dia makin radio tu dia makin bagi suara radio tu makin besar. So tak ada choice, Ayu kena menjerit baca Al-Fatihah. Baca ayat 3 pun dia masih lagi ada kat belakang. Sebab masa Ayu baca ayat tu kan radio makin besar. So Ayu terpaksa menjerit baca surah untuk bagi dia jangan kacau. Tapi tahu tak apa dia buat? Dia makin ketawa. Sebab masa Ayu baca menjerit tu, seolah-olah dia macam mengejek Ayu bila baca surah. Sebab tu radio tu dia buka besar. Tapi bila Ayu nak kecilkan volume tu memang dah sampai 1.
Memang tak logik lah. Yang lagu tu memang masih besar kan, sebab volume yang Ayu kecilkan tu dah sampai nombor 1, tapi dia still lagi besar. Lepas tu kebetulan masa tu ada kereta dekat belakang. Dia main highlight. Tak tahu sebab apa, mungkin nak cakap Ayu drive slow, tak juga. Lepas tu dia overtake kan. Dia overtake yang driver Ayu tak perasan yang tu Cina ke atau bangsa lain. Dia tunjuk dekat belakang. Tapi Ayu buat tak tahu je lah. Tak tahu sama ada driver tu ada tengok atau tak. Sebab dia ada bagi signal. Dia cakap belakang macam tu. Lepas tu dia overtake. Dia jalan. Tapi radio Ayu ni masih lagi besar. Masih volume tu masih besar. So tak ada choice. Ayu azan. Ayu selawat 3 kali. Ayu cakap macam ni, kalau kau saja nak ganggu aku, baik kau lari sebelum aku bawa kau balik rumah. Sebab masa tu Ayu masih tinggal dengan mak abah. So yang adik tu stay dengan mak abah lah. Selepas dia melintasi dari kawasan tu, ada macam kawasan perumahan lah. Perumahan yang dekat area tu juga. Kan dekat rumah-rumah diorang tu pun ada hidang-hidangkannya makanan tu. Mungkin disebabkan perempuan tu ada dalam kereta. Ada satu rumah ni dia ada budak ramai tau. Ada dalam 10 atau 5 macam tu. Bila benda tu mengilai, yang budak ni dia tengok pergi kereta Ayu, and benda tu sudden melompat atas kereta. Tapi kereta nak cakap macam kemek tak ada juga, tapi benda tu macam kuat tau lompat atas kereta. Lepas tu Ayu tawakal je, cepat-cepatlah sampai rumah. Tapi perjalanan nak balik rumah tu rasa lama sangat. Masa selekoh nak masuk dalam simpang rumah Ayu tu, dah ada ringan sikit. Tapi yang perempuan tu still ada dekat belakang. Lepas tu radio tu slow down. Dia makin slow volume. Sampai depan rumah abah, Ayu tak berani keluar. Ayu call banyak kali minta abah keluar dari rumah. Lepas abah jawab call, dia cakap macam mana, dia cakap dengan anak. Anak masih dekat hospital, tapi Ayu tak dapat keluar dari kereta. Dia cakap kenapa? Keluarlah, dia cakap macam tu. Abah boleh keluar tak? Tolong tengokkan. Lepas je abah keluar, abah tak sampai lagi dekat pagar, abah baru keluar kereta. Benda tu dia macam nak cakap dia macam melompat keluar dari kereta, tapi kereta Ayu tak buka pintu, lampu semua tingkap semua tutup. Tapi benda tu macam melompat keluar. Lepas tu abah lari pergi kereta. Abah cakap, kenapa benda tu ikut kau? Ayu cakap lah, tak tahu kenapa dia ada ikut. Lepas tu masa yang Ayu kena ni, Ayu belum tahu lagi yang kehadiran atuk tu ada jaga ke tak ada. Tapi benda yang abah cakap tu, abah cakap macam ni, dia lapar. Dia lapar sebab tu dia mengganggu orang lain. Abah cakap macam tu lah. So Ayu cakap, ni kena balik lagi hospital ni sebab anak Ayu kena masuk ward. Lepas tu abah cakap, okey tak apa, abah ikut sekali. Masa abah masuk tu, bila Ayu nak start enjin kereta, tak dapat. Dia macam bateri kong. Tahu kan, kalau bateri kong memang tak ada bunyi enjin. Start tak dapat. Abah cakap dia masih ada lagi ni. Abah cakap macam tu. Lepas tu Ayu cakap, macam manalah kita nak cepat sebab anak Ayu tu satu orang je dekat hospital, tak ada orang jaga. Lepas tu abah cakap macam ni, okey tak apa, abah masuk dalam dulu, abah pergi ambil air. Kereta Ayu tu
Abah siram guna baldi. Baldi ni Abah letak limau dengan daun bidara. Dia siram habis kereta ni. Tu Abah cakap baca bismillah, selawat, cuba start enjin balik. Start enjin balik, alhamdulillah baru dapat. Okay. Ni kita nak balik lagi pergi hospital ni. Allahuakbar. Sebab kita dah depan rumah orang tu dah. Oh ya ke? Jadi macam mana? Tak apa, Ayu stay dalam kereta dulu sebab yang dekat rumah tu ada dekat luar. Ayu tak dapat keluar dulu. Okay. Tak apa, nanti in case kalau Ayu nak keluar, Ayu bagi tahu Okay, boleh. Okay, dalam perjalanan kita orang Abah nak pergi tu, bunyi gangguan radio volume besar tak ada. Tapi pintu bonet kereta Ayu terbuka. Tiba-tiba kita orang terpaksa berhenti tepi jalan. And dekat tempat kita berhenti tu, tempat yang Ayu tengok perempuan tu tengah makan. Tempat tadi. So Abah cakap dia dari sini tadi kan? Abah cakap macam tu. Dia dari sini. Sebab kau bawa balik, dia minta kau hantarkan balik dia dekat sini balik. Sebab dia nak makan yang diorang hidang tu tadi. So kita orang stop. Ada dalam ambil masa dalam 3 minit jugalah masa tu. Baru Abah keluar, tutup balik pintu kereta, pintu bonet belakang. Tu Abah cakap okey, jalan. Tu Ayu cakap, Abah, dia masih ada dekat depan. Tak apa, jalan je. Abah cakap macam tu. Macam mana kita nak jalan, dia dekat depan? Ayu cakap macam tu. Dekat depan mana? Depan kereta. Dia betul-betul berdiri depan kereta. Dia tengah tengok Ayu dengan Abah ada dalam kereta. Lepas tu Abah cakap macam ni, okay, tak apa, kita stop dulu. Sekarang ni dia tengah buat apa? Dia berdiri, dia tenung dalam kereta je. Ayu cakap macam tu. Rupa dia macam mana? Ayu bagi tahulah, dia perempuan. Dia macam baju dia semua basah. Dia pakai baju warna merah, kain warna merah, memang merah habis. Macam merah merun macam tu lah. Mungkin sebab baju dia basah kan. Dari hujung rambut dia tu sampai hujung kaki dia memang dalam keadaan yang basah. Macam hujan, macam keadaan masa tu dalam hujan. Dia macam dia tengah berdiri dalam hujan. Tapi sedangkan malam tu tak hujan pun. Tu Abah cakap dengan dia masih ada kat sana tak? Masih. Lepas tu Abah cakap, okey, tak apa. Ada tak yang makanan yang ada dalam kereta yang Ayu bawa untuk bekalan dekat anak Ayu dekat hospital tu? Abah buat macam ni. Macam bukan niat kita macam beri makan dia tau, tak. Mungkin sebab dia lapar. Abah cakap macam tu. So letak je tepi jalan. Roti Lexus kalau tak silap malam tu yang Ayu bawa, Abah cakap letak je tepi. Jangan pergi yang tempat dia makan tu, yang dekat pinggan yang orang hidang tu kan. Dia kan letak sana. Dia cakap letak je tepi. Tinggalkan, insyaAllah dia tak ikut. Abah cakap macam tu. So lepas tu Ayu letak tepi. Tapi Ayu tak keluar. Dia dari tingkap kereta je. Ayu tikam dekat luar. Lepas tu Abah cakap baca 3 ayat kursi, lepas tu jalan. Jangan toleh belakang. Jangan ada terfikir yang dia jangan terfikir pun benda tu lagi. Abah cakap macam tu. So baca ayat kursi 3 alhamdulillah benda tu tak ada. So kita teruskan perjalanan sampai hospital. Alhamdulillah sampai dekat hospital tu. Masa dekat hospital ada satu nurse ni, Ayu tak pasti nurse ni memang bekerja dekat sana ke atau tak, sebab dia pakai baju warna biru. Kalau biasa kan budak kalau nurse kan dia pakai baju warna putih kan, tapi ni dia makcik tua, dia pakai baju biru.
Masa Ayu duduk dekat katil anak Ayu tu, nurse tu datang. Dia cakap apa tau dekat Ayu? Dia cakap macam ni, sepatutnya malam ni, sebab diorang kalau dekat hospital kan, kalau mak budak diorang panggil mak. Mak. Sepatutnya mak kalau datang atau keluar malam, jangan tak ada ditemani orang lain. Tadi datang guna apa? Dia cakap macam tu. Tadi mula-mula datang dengan anak je, lepas tu balik satu orang. Lepas tu makcik tu cakap macam ni, tahu tak malam ni malam orang Cina cakap hantu lapar. Dia cakap macam tu. Tak pasti juga, tapi ada tengok orang hidangkan. Ayu cakap macam tu. Tak ada yang menumpang balik. Dia cakap macam tu. Lepas tu Ayu macam tak. Ayu cakap je lah, tak ada. Ada kan? Dia cakap tadi je lah. Ayu cakap macam tu. Dia ada ikut balik rumah tak? Dia cakap macam tu. Tu Ayu cakap tadi ada balik, ada dia ganggu, lepas tu kita hantar dia balik. Macam tu je. Mesti dia minta makan kan? Dia cakap macam tu. Tu Ayu macam hairan lah, kenapa macam sudden tau. Dia datang pergi katil Ayu, tapi dengan budak-budak lain, dengan mak-mak yang lain, dia tak ada datang pun tanya. Cuma dekat katil Ayu dengan anak Ayu tu je. Lepas tu dia pesan macam ni, esok malam pintu diorang buka lebih besar lagi. Dia cakap macam tu. Esok kalau discharge siang hari okey lah. Kalau malam minta telefon family datang ambil. Dia cakap macam tu. Lepas tu Ayu cakap okey. Macam tu je lah. Lepas tu makcik tu keluar. Masa makcik tu keluar tu, Ayu tak perasan dia pergi dekat arah mana, pergi kaunter ke atau bilik tu, Ayu tak pasti. Sebab kita dekat ward budak kan, budak lelaki. Tapi esok paginya, masa dia orang abah datang melawat anak Ayu tu, sebab Ayu discharge petang, dia orang datang pagi. Ayu cerita dekat abah, abah malam tadi macam pelik lah. Ayu cakap macam tu. Apa yang pelik? Ada satu makcik ni, sebab pagi tu masa diorang nurse kan datang bertugas, memang tak ada nampak pun yang makcik nurse pakai baju biru tu. Semua pakai baju warna putih. Even though yang kiranya macam senior lah kot, diorang pakai baju putih, cuma macam ribbon kalau tak silap, yang ribbon dekat diorang punya atas kepala tu kan, tu je lah yang ada warna biru, ada yang warna putih kalau tak silap. Tu je lah, tapi yang seluruhnya pakai baju biru tak nampak pun. Tu Ayu cerita lah. Ayu cakap ada satu makcik nurse ni, dia pakai baju biru. Dia macam ada tahu something lah abah. Ayu cakap macam tu. Lepas tu abah tanya, dia cakap apa? Dia macam tahu yang ada satu perempuan yang duduk menumpang dalam kereta malam tadi. Tu abah cakap tak apalah, buat dono je. Jangan fikir. Abah cakap tu, jangan fikir. Jangan macam ada rasa macam tertanya-tanya apa yang terjadi masa tu. Dia cakap malam tu. Lepas tu abah cakap nurse tu, makcik nurse tu datang kiranya dalam jam berapa. So Ayu cakap kita sampai tu kan dalam dah 3 lebih. Kita sampai balik ke hospital tu dah nak dekat pukul 4. Selepas je kita orang masuk ward, nurse tu tiba-tiba masuk. Ayu cerita dekat abah macam tu. So abah cakap rasanya bukan nurse dekat hospital ni. Abah cakap habis tu siapa bah? Tak apalah, jangan tanya. Abah cakap macam tu. Tak payah tanya, jangan fikir. Tu Ayu ceritalah dekat abah yang pakcik tu pesan kalau balik malam nanti abah tolong ambilkan Ayu cakap macam tu. Dia cakap dia pesan macam tu Abah cakap sebab dia cakap malam ni lagi apa, kalau orang Cina cakap dia macam lebih kuat, aura dia orang tu lebih dia orang tu aktif lebih kuat. Dia cakap macam tu. Abah cakap okey lah, nanti di cas petang bagi tahu je, nanti abah dengan mak ambil. So selepas je pagi Ayu cerita tu,
sampai petang anak Ayu dicas. Sampai kesudah tu Ayu tak nampak. And sekarang ni pun kalau kita orang dekat hospital tu memang tak ada nurse yang pakai baju biru tu. Kiranya sampai sekarang lah masih tertanya-tanya yang nurse tu memang bekerja dekat hospital tu ke atau benda lain. Yang tu wallahualam, Ayu tak dapat cerita. Tapi kejadian yang masa kes yang hantu lapar ni, sebab dulu bila kawan-kawan kan, yang kawan-kawan Chinese cerita, kita macam mungkin tu kepercayaan diorang, kita just macam boleh didengar tapi nak percaya 100% tu macam was-was lah. Tapi bila terkena diri sendiri, macam benda tu relate dengan apa yang diorang cerita. Sebab diorang kan ada pantang kalau malam hantu lapar tu lebih daripada jam 6 tak boleh keluar. Macam ada soy, dia macam ada benda something tak soy lah, ada something tak betul. Lepas tu macam baju tak boleh jemur dekat luar. Kalau dulu ingat kan okey, mungkin tu pantang biasa je kot. Tapi bila terkena diri sendiri, benda tu memang betul ada. Yang diorang hidang dekat jalan tu memang ada yang makan. Tu yang masa anak Ayu sakit lah, yang memang ngam-ngam kena dekat hari malam tu. Okay. Panjang cerita dia ni. Panjang. Tapi nak tanya you, masa kereta tu bypass potong, kan dia tunjuk belakang. Maksudnya belakang tu di seat belakang ataupun dekat belakang luar? Dia masukkan dalam seat belakang. Sebab orang tu kalau tak silap malam tu diorang suami isteri ada dalam kereta. So yang lelaki tu masa dia overtake tu kan, dia sempat horn. Lepas tu yang isteri tu macam tunjuk ke belakang macam tu. Tak pasti diorang ada tengok benda tu dalam kereta ke tak. Tu Ayu tak pasti. Okey. Sebab mulanya Ayu tak perasan yang ada benda tu duduk dekat belakang. Tapi disebabkan dia ketawa, mungkin sebab dia macam mengejek lah. Sebab kita tengah baca surah, lepas tu dia mainkan radio tu besar, macam kita buka volume 30-40 macam tu. Tapi bila Ayu ni slowkan volume tu dah tunjuk nombor 1 tau. Kan dia ada number kan, kita boleh tengok. Tapi suara dekat radio tu masih besar. Sampai Kak Ayu terpaksa menjerit untuk baca surah. Okey. Aku tak ada soalan sebab cerita agak jelas. Cuma tu lah persoalan aku kan. Memang hantu Cina ni baju kena warna merah kan? Tak tahu je tu Kak. Wallahualam. Tapi yang budak Ayu tengok, yang budak 5 ke 10 tu yang naik atas kereta tu, diorang pakaian macam biasa je. Pakai macam, kalau nak ingatkan balik, macam baju t-shirt biasa diorang pakai. Cuma yang perempuan tu yang pakai baju warna merah. Tapi seluar bukan dia skirt baju Cheongsam. Dia baju sekali dengan skirt. Dia macam baju jubah kain kosong, mengheret sampai ke bawah. Tapi tak ada rupa pun pakai macam baju Cheongsam ke, tak ada. Cuma rambut dia panjang, baju dia warna merah, and keadaan dia macam basah. Memang basah. Seolah-olah dia berdiri tengah hujan lebat. Macam tu. Tapi malam tu tak hujan pun. Dan muka dia nampak je lah. Maksudnya muka dia ada ke, dah lama pun hantu Cina kan. Contohlah hantu Cina dia pakai Cheongsam tu, ada muka dia macam Cina? Tak ada. Memang tak ada. Sebab muka dia hitam, and then rambut dia panjang. Bukan hantu Cina. Macam tu je. Kalau Chinese kan dia ada pakai macam baju, kan hantu Cina yang lompat-lompat tu kan dia ada baju tu kan. Baju hitam. Tak ada pun. Tak ada pun.
Tak ada pakai cheongsam ke ataupun baju macam Disney Chinese tu, tak ada. Dia just baju macam plain kosong warna merah. Keadaan dia basah. Tu je yang Ayu ingat. Tapi faham lah kenapa dia tak pakai cheongsam. Kita hantu Melayu mana ada pakai baju Melayu je kurung. Tak nak pakai baju bayi songkit. Kan. Tapi okey lah. Ni salah satu benda baru yang aku dengar. Di mana aku pun selalu nampak juga kan orang hidang makanan buah-buah lah terutamanya. Dan kalau perasan ada yang lilin kan, lilin tepi jalan dia nyalakan. Itu bukan, itu dia meninggal. Dia yang mati, dia meninggal. Oh ya. Tak maaf lah kan. Itu tanda dia meninggal. Okey, yang ni yang mercun tu, yang mercun besar-besar. Mercun besar. Dia macam bentuk roket tu. Dia kan selalu kan pasal bendera dengan benda yang asap-asap besar-besar tu. Itu waktu tu orang panggil Latu Lapar. Kiranya benda tu ada aku tak nampak, tak sure lah yang tu memang tempat aku yang aku nampak saja atau tempat lain. Dia macam roket tau. Yalah. Tu colok tak tahu, orang kata colok, aku tak pasti. Tapi keluar asap lah, dia bakar. Betul. Macam tu. Okey. Baik, jadi daripada cerita yang kita dapat ni yang kalau aku lah waktu-waktu macam ni yang diberitahu macam yang Ayu cakap tu, waktu hantu lapar, dan lagi menguatkannya lagi waktu maghrib nak senja kan. Pada aku elok memang tak keluar lah. Memang waktu tu kalau kita pun tahu waktu tu waktu untuk peralihan dari waktu pagi ke waktu malam, dan itu waktu dia aktif. Lagi disajikan pula dengan makanan asap-asap kan. Bagi aku itu macam memang dia tengah aktif, dia tengah beraya masa tu, kita pula lalu kan. Tapi aku tak faham yang kenapa kena dia dah tumpang kan, dia minta hantar, dia minta nak makan lah kan, tapi biskut dia ada. Minta lah yang taufu ke. Itulah cerita ni. Cerita dia bagi aku menarik lah. Menarik sebabnya dia lah, aku kata kepercayaan. Benda ni melibatkan kepercayaan kan. Dan aku pasti akan ada yang komen, ini mesti Shikin punya kerja. Dia okey. Aku pun nak ulas benda ni pun tak boleh nak ulas sangat sebab terlalu banyak sensitivity kan. Cumanya dari perspektif aku sendiri sebagai orang Islam, benda ritual yang dilakukan bukan di luar agama kita, macam contoh benda-benda macam ni, dia mengundang benda-benda tu datang. Dan ni kepercayaan orang kan. Kita tak tahu apa kepercayaan yang dilakukan, kita tak pasti untuk apa. Dan pastinya kita bila benda-benda yang macam tu benda-benda yang di luar bidang orang Islam buat, bila benda macam tu kita hindarkan lah. Jangan berdekati kawasan-kawasan macam tu lah. Bukan aku nak kecam apa tak. Ini adat ke budaya ke agama diorang, ini amalan diorang. Ini dari sudut perbincangan kita dari seorang Islam. Sebabnya kalau sekarang pun kalau diorang hidangkan benda tu, Ayu tetap nampak yang memang ada yang makan. Sebabnya Ayu pernah, disebabkan pengalaman tu, Ayu pernah tanya dengan kawan Chinese. Ayu cakap untuk apa yang diorang hidang. Dia cakap ada dua. Satu, ada yang diorang hidangkan memang untuk family. Mungkin family diorang yang pass away. Ada yang satu lagi, diorang hidangkan untuk yang diorang yang macam berkeliaran lah, macam tu dia cakap. Tapi bukan ahli keluarga. Diorang just macam hidangkan untuk macam mana nak bagi tahu, untuk hidangkan lah yang berkeliaran lah, macam tu. Hantu lah, hantu. Roh-roh. Macam tu. Roh-roh yang berkeliaran yang mungkin family diorang tak ada buat ritual tu, so diorang macam on behalf lah bagi. So Ayu cakap lah, untuk yang kepercayaan korang ni kan, memang pernah ada nampak tak yang diorang ni memang ada makan? Dia cakap untuk dia sendiri memang dia tak nampak. Tapi kalau macam ahli yang lebih tua kan, dia akan macam remind yang budak-budak, apa makanan yang kita hidang ni jangan sekali kacau, sebab itu memang dihaskan untuk diorang yang makan. Lepas tu dia bagi tahulah apa pantang dia, apa pantang larang yang kita orang tak boleh buat malam tu. Diorang yang lebih tua akan terangkan satu-satu. Lepas tu dia cakap, kenapa you tanya? Dia cakap, so Ayu ceritalah, cakap untuk apa yang korang buat kepercayaan ni, percayalah. Ayu cakap macam tu dengan dia. Kenapa Ayu? Betul ke? Dia cakap
apa yang orang lebih tua cakapkan tu, kadang-kadang benda tu memang ada. Memang ada. Lepas tu dia cakap, Ayu dapat tengok Ayu macam ikut je apa yang orang tua tu cakap, orang tua kita cakap, apa yang pantang dia orang cakap tu memang pantang. Ikut je lah. Ayu cakap tu. Lepas tu dia macam nampak pelik tengok muka Ayu. Alright. Tapi pada aku lah kan, kadang bila kita buat perayaan macam ni kan, dia dah umpama satu tradisi dan dia mengiyakan benda ni ada tau. Faham tak? Maksudnya kita adakan dalam satu tahun ni kita bagi makan. Jadi dia umpamakan kita menyuruh orang atau generasi akan datang berbuat yang sama. Aku tak sure kalau dia ni adalah sebahagian daripada perkara agama. Tapi kita cuma hormat lah. Betul. Apa yang menghormati apa kepercayaan dia orang. Yang dia cuma jangan orang Melayu buat dah lah. Dan jangan pula korang ada jangan ada jangan. kawan Cina pula nanti kau cakap kau jangan ni makan, tak payahlah. Itu kepercayaan orang kan. Kita hormatlah apa yang dilakukan. Kita pun kita menghormati. Kita selagi mana kau percaya pada Allah dah lah. Janganlah kau pun benda tu pun kau nak sampai akidah terrosak, tak faham aku. Alright. Okay, baik. Satu perkongsian yang menarik dan masih lagi tidak bosan mendengar cerita Ayu dan kami mengharapkan ada yang seterusnya daripada Ayu. Ada ni. Ada? Sekarang ni dia dah ada lokasi kejadian. Oh. Okay. Sebab sekarang ni Ayu dekat lokasi ni. Apa yang Ayu tengok dekat sini Ayu akan kongsikan kemudian. Sebab Ayu pun tak dapat keluar. Benda tu ada kat luar. Okay. Nanti kalau ada part seterusnya Ayu akan cerita apa yang terjadi malam ni. Okay, baik. Jadi Ayu pun dia nak teruskan dengan urusan kan. Jadi kita pun doakan supaya urusan Ayu di sana dipermudahkan. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Dan pada korang terima kasih mendengar dari awal sampai habis. Doakan juga keselamatan kami, keselamatan Ayu dan semua umat Islam. Dan terima kasih juga pada Ayu kerana sanggup dalam kereta berkorban masa berkongsi juga dengan kami tak lekang. Dapat 7 dah minta 48 pula. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.